Kan buku ni tulis Muhammad, riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Adalah orang masuk komplain dengan mengatakan macam mana, siapa yang boleh sahkan Martin Lings ni, seorang yang kemudiannya memeluk Islam dengan nama Abu Bakar Sirajuddin ni, boleh claim buku ni riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Pertanyaan tu dia dah boleh kata, dia kata siapa boleh buktikan buku ni adalah diambil daripada sumber rujukan terawal, iaitu 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Yang tanya tu pun tak betul, sepatutnya dia bagi tahu bab mana yang dia curiga. Jadi saya boleh ulas bab ke bab. Kalau dia kata bab-bab ni tak ada dalil dan tak ada nas yang khusus untuk dianggap sebagai sumber terawal. Jadi orang yang tanya ni lantai ilmu dia pun tak ada, tapi saya jawab sebab pertama kena faham Martin Lings ni bukanlah penulis syok sendiri. Martin Lings sebelum dia memeluk agama Islam, dia lahir 1909 dalam keluarga Kristian Katolik di London. 1909 dalam keluarga Kristian Katolik di London. Allah bagi dia usia yang panjang. Dia wafat pada usia 96 tahun, iaitu pada tahun 2005. Martin Lings kembali 2005. Martin Lings kembali ke rahmatullah pada usia 95 tahun. Jadi berarti kena faham dulu Martin Lings ni siapa. Martin Lings adalah sarjana dalam bidang kajian teks klasik sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam pada tahun 1930, dia telah berkhidmat dalam Museum British di London, khusus sebagai pakar ataupun sarjana yang mengkaji teks klasik. Jadi dia baca banyak teks klasik spesifik dalam bidang aliran falsafah dan keagamaan. Sebab tu saya selalu cerita Martin Lings ketika dia merasa keliru dan tidak percaya pada Trinity dalam ajaran Kristian Katolik, dia merujuk banyak ajaran, tapi tak pernah merujuk Islam. Dia merujuk Taoism dan dia merujuk pada agama Buddha. Hinggalah kerana dia menjadi seorang yang galau. Galau ni kehidupan dia jadi berkeliru. Kerana dia sentiasa bertanyakan tentang manakah Tuhan yang benar, manakah Tuhan yang benar, maka akhirnya prestasi kerja dia sedikit merosot. Sebagai hukuman, dia dipindahkan pergi ke teks klasik Islam, iaitu teks klasik Islam ni adalah bahagian yang British tak buat kajian pun. Ketika British menjarah negara-negara Islam, mereka curi teks-teks Islam, mereka simpan di bahagian bawah Museum London. Maka di atas arahan dan di atas perintah baru pekerjaannya untuk mengkaji teks Islam, maka dia turun ke bahagian bawah dan mengkaji. Dan di bahagian bawah bangunan Museum London itulah, sebagai sarjana dalam bahagian teks klasik, dia menemui perkisahan dan juga teks-teks tentang Nabi Muhammad SAW. Bila dia baca, barulah datang kepada dia hidayah. Bahawa sebenarnya yang aku cari bukanlah Tao, yang aku cari bukanlah Gautama Buddha. Aku telah menemui agama yang aku cari dengan membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Maka tahun 1931, dengan terbitnya tekad yang sangat kuat bahawa Muhammad telah membawa agama yang betul, maka dia terbang ke Munich. Di Munich ada seorang ulama berdarah Afrika Utara yang sangat terkenal bernama Syekh Bayun. Dia juga adalah seorang pembawa tarekat Sufi Alawiyah. Maka Martin Lings pergi dan bersyahadah dengan Syekh Bayun. Dia bersyahadah dalam Syekh Bayun dan memeluk Islam dengan kedudukannya sebagai sarjana dalam bahagian teks klasik. Spesifik, sarjana dalam bahagian kajian teks klasik. Kemudian dia balik dan dia bekerja di Museum London hinggalah tahun 1939. Jadi dia dah jadi Muslim, dia masih lagi menjadi pengkaji teks klasik Islam di Museum London. Hinggalah dia tahu had untuk mendapatkan teks-teks mengenai Nabi Muhammad dan Islam di Museum London terbatas. Dia dah baca habis dah selama 8 tahun dia memeluk agama Islam. Maka akhirnya dia mendapat kerjasama dari kawannya di Kahirah di Mesir. Kebetulan Mesir pada waktu itu telah menjajah British telah menjajah Mesir. Kerana apabila jatuhnya Empayar Osmaniyah pada 1918, British telah mendapat mandat untuk menakluk Mesir sebagai tanda jatuhnya Osmaniyah. Jadi Perancis dan British telah berbagi-bagi tanah kawasan. Selain itu, apabila British menjajah Mesir, maka British meletak pegawai museumnya. Jadi bila kerana Martin Lings nak tambahkan lagi kajiannya, bukan semata-mata kerana minatnya kepada Islam, tapi tugas rasminya sebagai penyelidik dalam bahagian teks klasik, maka dia terbang pergi ke Mesir. Dia terbang pergi ke Mesir, Allah bantu dia sekali lagi. Tadi Allah bantu dia, di mana pekerjaannya merosot, dia dipindahkan ke jawatan yang lebih rendah. Kononnya mengkaji teks Islam di Museum British adalah jawatan yang rendah. Tapi sekali ini dia pergi lagi ke London. Dengan kebenaran daripada bos dia di Museum London, dia pergi ke Mesir. Bila sampai ke Mesir saja, ketua Museum Mesir itu, sahabat dia yang bukan Muslim tu, telah mati kemalangan kenderaan. Mati. Maka datanglah telex kepada Abu Bakar Sirajuddin ataupun Martin Lings ni, bahawa ketua dia di Museum British kata, kamu dah sampai ke sana, kamu peminat dengan teks Islam, maka kamu jangan balik. Kamu bekerja di museum sana. Berarti dia dengan rasminya telah bertugas sebagai pegawai penyelidik teks Islam dengan kesarjanaannya yang diiktiraf, dan dengan 8 tahun dia telah mengkaji begitu banyak teks tentang Islam. Berapa lama Martin Lings duduk di bahagian kajian di bahagian Museum Mesir dengan menumpukan kajian akademiknya dalam teks Islam? 13 tahun.
daripada 1939 hinggalah 1952. Dia menghabiskan banyak. Satu adalah kerana dia bergaul dengan lebih banyak ulama dan cendekia Islam di Mesir. Yang kedua, sebagai cendekia dan juga sarjana dalam bidang kajian teks klasik, dia telah mengkaji begitu banyak teks tentang Muhammad. 1952, ketika Mesir telah pemerdeka pada 1948 ni, 4 tahun dia masih lagi berada di bumi Mesir. Pegawai-pegawai Inggeris lain balik, tapi oleh kerana Martin Link ataupun di Mesir dikenali dengan nama Abu Bakar Sirajuddin adalah seorang Muslim, dia diterima baik oleh orang-orang Mesir yang tahu bahawa ini adalah kaki tangan British yang telah pun Muslim dan sangat-sangat hebat pengetahuannya tentang teks klasik. Jadi tak perlu pertikai. Apabila berlaku saja ketegangan di Mesir 1952, bila berlaku perbalahan di antara ikhwan di kalangan militer tentera dan juga percakaran politik, maka akhirnya British memanggil Martin Link untuk balik ke British kerana bimbang. Sebagai warga negara British, dia mungkin dicolek dan dijadikan tebusan. Maka Martin Link balik ke London. Dan dia terus bekerja sebagai sarjana, sebagai cendekia dan sebagai seorang yang mempunyai keahlian yang sangat besar dalam teks Islam. Ingat, Martin Link tak menulis buku Nabi Muhammad SAW sebagai teks yang pertama. Ini teks dia yang ke-20 ke atas. Kerana sebelum tu Martin Link telah menulis begitu banyak buku tentang Islam, termasuk buku yang pernah saya jual pada saudara. Di mana 1973, pada tahun 1973, ketika Martin Link berusia 63 tahun. 1973, dia berusia 63 tahun kerana dia lahir pada tahun 1909. Dia telah menulis sebuah buku yang sangat hebat, iaitu Tasawur. Sebuah karya yang dia tulis dengan mendapat semangat tasawur daripada pembacaan dia yang meluas terhadap cendekia Islam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah cendekia Islam pada abad yang ke-13. Maka dia telah menulis banyak buku. Hinggalah usianya mencapai 83 tahun. 83 tahun. Usia dia 73 tahun. Dia capai 10 tahun lepas menulis buku dia yang terkenal Tasawur yang saya jual habis tu. Umur dia 73 tahun. Pada tahun 1983, barulah dia lengkap pengkajian dia selama 50 tahun setelah dia memeluk agama Islam. Ingatlah, dia peluk Islam 1931, dia menulis buku ni 1983. Tiada dalih dan tiada cara nak memperlekehkan dengan mengatakan bagaimana Martin Link atau nama Abu Bakar Sirajuddin ni meletakkan tajuk dia ni adalah riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Kerana 50 tahun dia mengkaji bukan sebagai pengkaji yang biasa, sebagai sarjana yang bertugas secara rasmi, sebagai orang yang berpendidikan dan terlatih dalam mengkaji teks klasik. Dan ini bukan buku pertama. Dan lagi satu, kalau pertikaikan, siapa yang boleh buktikan ini adalah sejarah terawal? Apabila buku ini dicetak dan menjadi buku bahasa Inggeris yang pertama yang dianggap sebagai sirah Rasulullah tunggal dalam bahasa Inggeris, sehingga tahun 1983, sirah tunggal yang ditulis dalam bahasa asal bahasa Inggeris adalah milik Martin Link. 1986, Akademi Islam di Pakistan, bagi yang pertikaikan ni, Akademi Islam di Pakistan, yang mana di sana begitu ramai sarjana-sarjana Islam yang telah dipilih untuk membuat penilaian kepada teks ni, telah mengakui bahawa inilah sirah Rasulullah yang terbaik dalam bahasa Inggeris. Maka 1986 buku ni telah diangkat oleh Akademi Islam Pakistan sebagai sirah terbaik Rasulullah dalam bahasa Inggeris. Jadi bagi nak mempertikaikan riwayat hidup berdasarkan sumber terawal, berarti kena faham sumber terawal ni adalah kerana kepakaran Martin Link dalam bidang kesarjanaannya, kajiannya selama 50 tahun selepas dia memeluk Islam. Dia menulis kisah Nabi Muhammad dengan satu semangatnya mencintai Rasulullah, kerana dia masuk Islam telah mendapat pencahayaan dengan membaca kisah Rasulullah. Dan kemudian 50 tahun dia menjadi seorang Muslim, barulah dia menulis buku ini. Dan yang ketiga, dia adalah sarjana. Dan sarjana bukan dalam bidang lain kemudian menjadi penulis. Sarjananya adalah dalam bidang kajian teks klasik. Maka itu menjawab, hingga hari ini tiada penafian bahawa perkataan riwayat hidup berdasarkan sumber terawal dalam buku ini adalah palsu. Tak pernah dipertikaikan oleh sesiapa kecuali orang yang masuk dalam TikTok kutuk anak. Seorang hamba Allah yang kemudiannya cuba memperlekehkan siapa yang boleh membuktikan. Buktinya telah dibuktikan oleh biografi penulis ini. Kena faham. Sebab orang ingat Martin Link ni adalah seorang peminat agama. Martin Link ni adalah seorang yang ingin tahu tentang agama. Tidak, Martin Link adalah seorang sarjana dalam bahagian teks klasik sebelum masuk Islam. Setelah dia peluk Islam pun 52 tahun kemudian barulah dia menulis buku ini. Dan buku ini diiktiraf 3 tahun kemudian pada 1986 sebagai teks klasik, teks terbaik sirah Rasulullah yang ditulis dalam bahasa asalnya adalah Inggeris. Itu saya jawab supaya orang yang masuk nak mencela buku ni dapat faham bahawa tak guna kita nak cari kelemahan satu buku ketika kita pun tak tahu tentang bagaimana nak mendebatkan ilmu. Kalau nak debatkan ilmu, tunjuk bahagian mana yang Martin Link tulis ni sumber terawalnya boleh ditolak. Yang kedua, fahamkan dulu Martin Link ataupun Abu Bakar Sirajuddin ini adalah seorang sarjana yang memeluk Islam di atas cahaya atau hidayah Allah bagi ketika dia masih seorang Katolik, seorang Kristian Katolik. Dia menemukan cahaya Islam daripada pembacaannya tentang Rasulullah. Dan setelah memeluk Islam, dia meneruskan, British tidak menghalang dia meneruskan kehidupannya dengan pergi ke Mesir
dan mengkaji Islam selama 12 ke 13 tahun. Kemudian balik sampailah dia bersara. Hinggalah, saya nak bagi tahu sehinggalah 10 hari sebelum kewafatannya. Waktu tu usia dia 95 tahun. 10 hari sebelum kewafatannya, Martin Link telah mencapai cita-citanya, di mana sebuah universiti di British setuju meraihkan Maulidur Rasul dengan cara membawa Martin Link untuk menyampaikan kepada 3,000 orang. Satu adalah golongan sarjana, yang kedua mereka yang cendekia, yang ketiga orang-orang yang ingin mendengar kisah Rasulullah pada Maulidur Rasul tahun 2005. Jadi Martin Link menyampaikan syarahnya yang paling memecah rekod dalam kehidupannya, iaitu pada usia 95 tahun. 3,000 orang hadir. Dan selepas saja dia menyampaikan syarahnya tentang Rasulullah di hadapan para akademik, para cendekiawan, para sarjana dan kemudian peminat-peminat teks Islam. Kerana dia tak menyampaikan syarah Maulidur Rasul kepada orang biasa-biasa. Kerana teks ni sangat terkenal, maka orang kata, kamu perkatakan di barat. Jadi dalam syarah itulah dia sampaikan 10 hari kemudian, barulah dia kembali ke Ramatullah.